sekarang ini saya baru tahu. Sebenarnya saya baru tahu semalam ada satu konsert yang berlaku yang diadakan di Kelantan. Tuan-puan tahu ada konsert. Boleh dikatakan itu konsert agak liar. Kerana penari dan penyanyi tersebut memakai menjolok mata dan sangat seksi. Orang bukan Islam lah. Saya baru tahu semalam. Kenapa ramai sangat yang tag nama saya, tag, sampaikan ni. Lepas tu, memang mereka kata, mana Ustaz Asma? Mana Ustaz Asma? Tag nama, Ustaz Asma ni dengan... Jadi, tuan-puan sekalian, pasal konsert di Kelantan, siapa yang tahu? Saya nak tanya. Ada marketing ke konsert di Kelantan tu? Ada hebahan ke? Saya tak tahu. Dan kebanyakan daripada rakyat Malaysia yang tuju kepada konsert yang berlaku di Kelantan, semua tahu selepas konsert tu diadakan. Bermaksud konsert itu konsert ini bukan saya nak bela ni, saya nak bagi tahu situasi saya. Berbeza dengan konsert Coldplay tu, dah tahu berbulan-bulan sebelum. Awal tahun lagi hari tu dah dijual tiketnya. Awal tahun hari tu lagi dah ada hebahan. Maksudnya konsert Coldplay ini terbuka untuk semua. Dan marketing dibuat besar-besaran. Tuan-puan tahu tak, harga tiket yang dekat 400 tu duduk atas bucu sana tu. Lagi dekat, lagi mahal, lagi dekat harga sampai 4,000, beribu-ribu. Tuan-puan faham? Kita faham dan semua tiket sold out. Yang paling murah tu dekat 400 ke 200 lebih. Yang saya tahu 300 lebih. Paling murah duduk ujung, tak nampak apa-apa tu. Tak nampak apa-apa, jauh tinggi tu. Makin dekat ribu-ribu. Dibuat hebahan sekian-sekian, terbuka untuk semua. Kita tahu tu awal tahun berbulan-bulan sebelum. Konsert yang berlaku di Kelantan semalam, saya tengok memang teruk, memang dahsyat. Dibuat secara tertutup untuk orang bukan Islam sahaja. Untuk perayaan apa entah. Ada satu perayaan yang dibuat. Itu artis daripada Thailand. Ke artis di tempatan. Tapi saya tak baca detail. Cuma saya kata, dan saya juga nak bagi tahu, saya juga nak nyatakan di sini. Bagi saya, walaupun konsert itu tertutup, walaupun hanya untuk orang bukan Islam, di tempat yang tertutup, tak ada marketing dibuat, tidak ada hebahan, pendaftaran, dan saya rasa tak ada dibayar tiket. Tak tahulah, mungkin ada tiket ke apa ke, saya tak tahu. Sebab kita tahu konsert yang berlaku tertutup di Kelantan untuk orang bukan Islam tu memang tak ada hebahan. Kalau ada hebahan, mungkin insya-Allah saya dan para pendakwah juga akan menentangnya kalau ada marketing dibuat terbuka untuk semua. Namun walau bagaimanapun, saya tetap nak menyatakan pendirian walaupun itu konsert yang tertutup, tetap perlu ada garis panduan konsert yang patut dipatuhi oleh orang bukan Islam. Seperti mana saya rasa diberikan juga, maksudnya garis panduan kepada Coldplay, apa yang diorang tak boleh buat, diorang tak boleh melampaui batas, tak boleh terlalu sekian-sekian. So konsert kepada yang bukan Islam di mana-mana negeri pun, walaupun untuk orang bukan Islam, bila melibatkan terbuka, memang dia tertutup, tetapi dia di ruangan terbuka. Sebab kita tengok ada ramai orang muda, anak-anak, walaupun itu anak orang bukan Islam, tapi kita tak kena jaga. Maksud saya ialah garis panduan tu kepada artis yang dijemput tu tidak boleh pakai sampai soft porn. Bagi saya itu tarian juga soft porn, separa lucah, pakaian separa lucah. Bila tengok sepintas selalu artis yang mengadakan konsert di Kelantan tu, memang kita rasa untuk orang bukan Islam juga, mereka juga ada sifat malu. Ibu bapa mereka pun tak suka anak-anak mereka melihat. Sebab memang pakaian sangat seksi, sangat dahsyat, dan tarian juga sangat dahsyat. Di tempat terbuka, walaupun program konsert itu tertutup, memang untuk bukan Islam saja, tetapi maksud saya terbuka. Dia bukanlah tertutup macam dalam bar, dalam klub-klub. Contoh tertutup betul-betul yang atas Genting Highland tu. Tapi dia di ruangan yang terbuka dan kehadiran pun ramai, dan ramai orang muda dan mungkin remaja pun ramai. Begitu maksud saya. Jadi, walaupun dengan alasan ia tertutup untuk bukan Islam saja, mudah-mudahan negeri Kelantan dan semua negeri di Malaysia tetap memberikan garis panduan kepada artis yang bukan Islam. Maksudnya bukan suruh tutup aurat, tetapi tidak boleh berpakaian melampau sampai
menjolok mata. Kita tidak mahu menormalisasikan suasana ini walaupun untuk orang bukan Islam. Memang kita tidak boleh nak kawal cara orang bukan Islam berhibur, tetapi dalam agama-agama lain juga mereka menjaga adab, akhlak. Agama-agama, bukan agama Islam saja yang menjaga maruah dan menjaga maruah adab, akhlak. Betul atau tidak? Bukan Islam saja, agama lain juga menjaga. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi begitulah tuan-puan sekalian. Sebab tuan-puan sekalian, saya juga nak nyatakan begini, antara cabaran saya tadi saya sebut ilmuan. Tuan-puan kena faham, siapa yang pernah pergi Kelantan, saya pernah sekolah di Kelantan. Kelantan ada banyak Cina, banyak Buddha, dan antara patung terbesar di Malaysia kan Buddha tu di Kelantan. Kelantan ni sebelah Siam kan, sebelah aja sempadan, ada laluan daripada Kelantan tu. Lepas tu tuan-tuan sekalian, Cina Kelantan dengan orang Islam Kelantan, dan orang Cina Kelantan ni boleh kecek Kelantan supore Kelantan, supore Melayu, memang tak pelak langsung. Saya bukan nak bela Kelantan ke apa. Orang yang tek-tek saya, marah saya tu, dia kata macam ni, oh Ustazah, mentang-mentang kena negeri orang dia, mentang-mentang lah kena negeri sebelah dia, langsung tak tegur. Oh, mentang-mentang lah kena dekat Selangor. Apa sekalian, kepada orang yang sangat taksub dengan politik, orang yang pagi, petang, siang, malam memang politik, yang makan pun politik, tidur pun politik, main politik, yang tak tahulah saya nak kata. Politik memang ada dalam Islam, tapi kita dilarang untuk taksub. Bersungguh-sungguh boleh. Buat sehabis baik dalam politik boleh, tapi maksud taksub adalah apabila seseorang itu dia tidak boleh menerima orang berbeza dengan dia, dan dia akan membenci orang yang tidak sama dengan dia, orang yang tak terima pandangan dia, dan bukan daripada kumpulan dia. Dia akan menunjukkan kebencian, kemarahan, maki hamun. Ketahuilah anda ada masalah taksub. Saya tak nak pendakwah ada kekurangan macam saya. Saya nak melahirkan pendakwah yang jauh lebih baik. Target jangka pendek kita, mereka keluar daripada sekolah ni, hitas ni, mereka terus jadi pendakwah. Kita di sini 80% adalah praktis, 20% saja kita akan belajar formal. Tetapi yang paling utama, how they practice with the Al-Quran, when they talk, when they deliver something. Maksudnya akhirnya mereka ini bercakap dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, melihat dengan pandangan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ilmu sains, ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu metafizik, ilmu kimia. Anak-anak ini kita nak supaya mereka melihat Al-Quran adalah sumber ilmu, bukan sumber hafazan. Proses belajar di sini 2 tahun. Hafazan, penghayatan, penguasaan, memahami isi kandungan Al-Quran. Selepas itu anak ini boleh keluar, masuk ke aliran biasa, ataupun masuklah mana-mana sekolah swasta ataupun sekolah kerajaan. Tetapi mereka ada jati diri yang mantap, yang hebat. Mereka ada Al-Quran, mereka ada hadis Nabi. Saya tak cukup bagus dalam dunia dakwah. Saya ada banyak kekurangan, tuan-puan sekalian. Saya tak nak pendakwah ada kekurangan macam saya. Saya nak melahirkan pendakwah yang jauh lebih baik, yang boleh pergi peringkat international dakwah. Kalau kita tengok daripada depan, tempat ni kelilingnya pokok, sejuk, damai. InsyaAllah anak-anak yang belajar di sini, mereka akan seronok. Petang-petang dia orang main, kita wajibkan dia orang main. Kita beli net untuk main badminton, untuk main ping-pong. Bayangkan 8 bilik dan 8 bilik air. Sebab itu saya kata macam sesuai sangat. InsyaAllah ini adalah bangunan kita bersama. Kami ini mewakili untuk melaksanakan amanah harapan setiap sen yang anda sumbangkan. Berapa pun anda derma, walaupun RM1, ia amat bermakna.